السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حث عباده على الاعتصام والكتاب والسنة والتخلق بالأخلاق الفاضلة. أحمده سبحانه وأشكره ذو الفضل والمنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة ليوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي الزاد يوم المعاد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Sentiasalah kita murajaah diri kita, yaitu perhitungan awal sebelum kita diaudit oleh para malaikat. Kita sendiri hitung diri kita, adakah kebaikan lebih banyak daripada keburukan, dan apakah kebaikan yang kita laku selama ini bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menjadi tonggak penerimaan amal, iaitulah syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, perbincangan kita pada hari ini di bawah tajuk Kun Mutamayyizan. Jadilah kamu seorang yang mempunyai ciri keistimewaan. Kita hari ini duduk di suasana kemerdekaan yang sudah 63. Sepatutnya kita bebaskan diri kita daripada belenggu-belenggu penjajahan. Tetapi cengkaman umbi ataupun akar pemikiran yang ditanam oleh penjajah begitu dalam, sehingga cukup sukar untuk mengubahnya. Di mana kalau kita lihat di zaman dulu, manusia di zaman jahiliyah contohnya berbangga dengan intisab, berbangga dengan kabilah-kabilah mereka, berbangga dengan kekuatan yang mereka miliki. Maka datangnya Islam ini memberi satu mizan, suatu neraca timbangan untuk kita mengenali yang mana yang buruk, yang mana yang baik, dan di mana ke parameter at-tamayyuz al-haqiqi, keistimewaan yang benar-benar yang patut kita jadikan dalam agenda hidup kita. Barulah kita menjadi manusia yang istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama telah membawa sebuah hadis, telah bawa satu ayat Al-Quran Al-Karim yang Allah Ta'ala turunkan ketika Nabi SAW berada bersama dengan 100,000 lebih para jemaah haji di Makkah Al-Mukarramah beberapa bulan sebelum baginda wafat, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan wa atmamtu alaikum ni'mati, aku juga telah sempurnakan nikmat-nikmatku ke atas kamu. Wa raditu lakumul islam madina, Allah redha Islam ini menjadi pegangan kita untuk bertemu dengannya. Maka di sini kita boleh simpulkan bahawa at-tamayyuz al-haqiqi ataupun ciri-ciri keistimewaan umat ini yang benar, iaitulah apabila mereka itu istimewa dengan pegangan imannya, dengan prinsip-prinsip akhlaknya yang baik, dan juga dengan nilai-nilai yang murni. Maka bagaimana kita nak tahu
Bagaimana kita nak ambil pengajaran ataupun garis panduan supaya kita ini insya-Allah berada di atas landasan yang bahagia, landasan yang mempunyai keistimewaan yang baik. Maka beberapa perbincangan ini akan kami sebut secara ringkasnya dalam khutbah ini insya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia kata, inna ahlal jannah yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim. Ahli-ahli syurga, duduk dalam syurga nanti, mereka dapat lihat kepada orang yang duduk di tingkat yang tinggi di atas. Sebagaimana mereka dapat melihat al-kawkabud durri, bintang di ufuk, di langit. Maknanya darajat-darajat itu tinggi-tinggi, tapi kita nampak macam kita di bumi, kita nampak tengok bintang yang comel. Darajat ahli syurga berbeza-beza. Qalu ya Rasulullah, sahabat ni bertanya bila dia dengar Nabi cerita tentang darajat ahli jannah. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya ila yablugha ghairuhum. Itu darajat para anbiya, nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yang tidak sampai orang lain tak boleh pergi. Qala bala. Nabi kata ya, tetapi walladhi nafsi biyadih, rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Orang yang boleh sampai ke sana, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan juga rijalun amanu billah, orang yang beriman dengan Allah, wa saddaqul mursalin, dan mereka juga membenarkan ajaran rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Artinya Allah Ta'ala sediakan syurga ini untuk para anbiya dan para pengikutnya yang ikhlas berjuang, beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Namun begitu, bilangan mereka tidaklah begitu ramai. Sebagaimana kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, tajiduna nas kaibilil mi'ah. Mu akan dapati manusia yang boleh sampai kepada darjat yang tinggi ini seperti unta 100. La yajidur rajulu fiha rahilah. Untanya ramai, tapi yang layaknya sesuai untuk ditunggangi, dijadikan kenderaan, tidak banyak. Maknanya hadis ini riwayat Imam Muslim, artinya bilangan umat ini ramai, tetapi yang naik darjat tidaklah begitu ramai. Namun begitu, para jemaah sekalian, jangan kita rasa putus harap, kecewa, tak ada harapan pada aku ni, nyambil dia orang dulu-dulu. Kita kata jangan. Di dalam tafsir yang saya huraikan pada waktu pagi di sini, ketika kita membincangkan ayat surah Al-Waqi'ah, as-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun, kan. Jadi para jemaah boleh tengok dalam tafsir ayat itu, dalam rakaman kita ada. Mana golongan as-sabiqun mengatasi ashabul yamin. Mereka pastinya ashabul yamin, tetapi mereka ada satu darjat, dia panggil as-sabiqun. Kalau ibarat kita bawa kereta ni, semuanya kenderaan, kereta belaka, tapi as-sabiqun diibarat seperti turbo yang pecut laju di jalan. Maka kerana itulah dalam sebuah hadis Nabi kata, likulli qarnin min ummati sabiqun. Setiap kurun di kalangan umat ini ada sabiqun, ada orang-orang yang segera, laju, cepat, iaitu menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kata di Al-Imam Munawi dan lain-lain, dia kata as-sabiqun ay mutaqaddimun fil khairat, orang yang laju buat kebajikan. Hadis ini sahih. Jadi para jemaah sekalian, supaya kita tidak rasa lemah, tidak rasa bimbang, aku ni boleh ke tak boleh, masuk dalam kumpulan-kumpulan yang lari laju menuju pada Allah Azza wa Jalla, kita kata insya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jaminan likulli qarnin sabiqun, setiap umat, setiap generasi ada orang yang laju melakukan kebajikan. Maka adakah kita tanya diri kita sendiri, adakah aku nak masuk dalam kumpulan laju ini
ataupun kumpulan yang dianggap kura-kura yang begitu lembab perjalanannya, nak pergi solat berjamaah pun tak sampai ke masjid, nak pergi baca Quran pun tak apa, nak buka muka, orang anjurkan majlis ilmu pun kita tak sampai. Maka ini termasuk di kalangan orang-orang yang tidak termasuk dalam as-sabiqun wal iyazubillah. Maka seruan kita pada khutbah yang ringkas ini yang akan saya sebut, kaifa akun mutamayyizan, bagaimana aku jadi seorang yang punya ciri-ciri keistimewaan sebagai seorang muslim yang baik. InsyaAllah saya akan bagi 6 perkara untuk kita realisasikan dalam hidup kita ini, insyaAllah. Para jemaah sekalian, yang pertama yang asas supaya kita menjadi orang yang sabiqun, orang yang laju menuju kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu at-tamayyuz bisafa'il aqidah. Yang pertama sekali kita ni mempunyai ciri keistimewaan dari sudut murninya akidah kita dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta berlomba-lomba kita, berebut kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna 'inda Nabi, kami duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya surah Al-Jumu'ah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, maknanya orang yang kemudian daripada mereka akan kejar orang-orang yang dahulu, kan. Qala rajulun man haula'i ya Rasulullah, siapa orang ni? Siapa orang? Nabi tak jawab. Sekali dua kali tak jawab. Tiba-tiba Nabi berpaling kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Nabi kata, "Lau kana al-iman 'inda Suraya, kalau iman tu duduk di bintang, lana lahu rijal min haula." Mana ada di kalangan umat aku ini orang-orang yang akan mencapainya. Maksud dia masih wujud. Akharin, orang yang kemudian yang akan mengejar amalan-amalan orang yang terdahulu, walaupun kita tak sampai kepada darjat mereka. Tapi usaha tu kena ada. Hadis ini muttafaqun alaih. Menafsirkan kejaran ini seorang ulama, nama dia Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Dia bangun berdiri pada waktu malam bertahajud, fa iza kallat qadamahu darabahuma. Bila kaki dia lengoh, ialah berdiri lama, dia bukannya berdiri macam kita 1 minit 1 rakaat contohnya, dia 1 rakaat mungkin 1 juzuk ataupun lebih. Bila kaki dia lengoh, dia berhenti, darabahuma, dia duk pukul kaki dia, tepuk kaki dia. Dia kata, "Hei kaki, antuma haqqu bid-darbi min dabbati." Mu dua ni kaki, jangan duk lengoh. Kamu berdua ni lebih berhak untuk dipukul daripada hayawan yang aku bela tu. Allahu Akbar. Maka dia pun berucap. Dia kata, kenapa kita nak bersungguh-sungguh dalam ibadat ini? Supaya umat Muhammad, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa mereka ini dikejar. Wa annahum qad khallafu wara'ahum rijalan, mereka telah meninggal golongan-golongan orang yang bekerja seperti mereka mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kalau kita tak boleh lari laju-laju, tapi biarlah kita boleh berjalan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berjalanlah kita menuju kepada keampunan Allah Azza wa Jalla. Bermakna banyakkanlah ibadat, tingkatkanlah kefahaman kita kepada agama, jangan duduk slow-slow. Sebab itu bila mari peraturan PKP, banyak masjid-masjid dia tutup pintu pagar awal, sebenarnya supaya menggalakkan para jemaah datang awal. Tapi tak mari juga awal, mereka sanggup pulang balik daripada pergi solat Jumaat. Itu kita kata ini jauh daripada golongan as-sabiq, golongan yang laju menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pergi kepada golongan yang kedua, tamayyuzul muslim bi akhlaqihi wa muamalatihi. Seorang muslim mempunyai ciri keistimewaan dia dengan akhlak dia yang baik.
dan muamalah dia, interaksi dia dengan orang, pakaiannya, penampilannya, cakapan dan adab, semuanya duduk di mana? Duduk di bawah bumbung akhlak yang mulia. Nabi SAW telah diberi satu anugerah yang besar. Dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya memiliki akhlak yang sangat agung. Mana Allah Ta'ala hantar mari kepada kita Nabiul Ummah. Nabi bagi umat ini Allah pemilik akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada umatnya supaya bersifat dengan sifat yang baik. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada sahabat, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kamu tak lama lagi akan sampai bertemu dengan saudara-saudara kamu di satu tempat yang mereka nak pergi. Maka Nabi kata, fa aslihu halakum. Baikkan keadaan kamu. Mana kalau misah panjang siapa dalam mulut ni, gunting misah. Kuku panjang, kita potong kuku comel-comel. Dan elokkan pakaian kamu. Mungkin pakaian kita ni travel musafir zaman dulu tengah padang pasir kotor, kita pakai hak comel sikit, kan? Biarlah kamu menjadi seperti orang yang segak untuk bertemu dengan orang. Fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wat tafahush. Allah Taala tidak suka kepada benda-benda yang tidak baik. Hadis ini riwayat Abu Daud. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan sanadnya hasan. Jadi para jemaah sekalian, terdapat banyak sekali hadis-hadis yang mengairahkan kepada kita supaya mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Karena itulah sebenarnya simatul mukmin, ciri-ciri keistimewaan orang mukmin. Kalau kita nak tunjuk kita kaya, kita tak kaya. Nak tunjuk kita comel, orang putih pun comel pada kita setengah tu, kan? Orang Arab pelawar juga. Tapi yang kita boleh tonjolkan kepada kita iaitu akhlak kepribadian yang mulia yang diluluskan oleh syarak, maka itu yang besar. Yang ketiga, di antara ciri keistimewaan orang mukmin iaitulah sidqul hadis, cakap benar. Tak main kelentong-kelentong. Karena para ulama mengatakan la yajtami', tidak berkumpul kamalul iman, sempurnanya iman dalam hati seorang manusia bersama dengan sifat bohong, dusta, pembuat fitnah kepada orang, tidak terkumpul dalam seorang yang bersifat dengan mukmin yang benar. Maka karena itulah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Hendaklah kamu sentiasa bersifat benar, karena sifat benar itu akan memandu kamu kepada kebajikan. Dan Nabi kita larang, wa iyyakum wal kadzib, jangan sekali-kali kamu bercakap bohong, kerana pembohongan itu membawa kepada kejahatan. Ila akhir hadis. Hadis ini panjang, saya ringkaskan. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis mursal daripada Safwan bin Sulaim, dia kata, orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Nabi, ayakunul mu'min jabanan, adakah orang mukmin ini penakut? Nabi kata, qad yakun, boleh jadi. Adakah orang mukmin tapi bakhil? Nabi kata, nah, ada. Macam kita jugalah, kadang-kadang penakut. Waktu orang minta derma, bakhil. Dan kita minta kerjasama sama-sama kita ya. Contohnya nak beli tanah kubur, kita minta setiap rumah bayar 200 atau berapa. Ramai lagi yang tak mau bayar. Yang mampu, yang tak mampu di luar kira-kira. Tuan-tuan jangan duka cita. Kita tak kata kepada yang mampu, kita kata yang tak mampu, kita kata kepada yang mampu, bakhil kamu. Jangan. Tapi ayakunul mu'minu kazzaban, adakah orang mukmin bohong? Dia kata la, tidak. Bermakna para jemaah sekalian, cuma hadis ini macam-macam huraian. Ada kata dalam kitab Az-Zabul Ahmad, dia kata isnaduhu sahihun mursal. Baiklah para, yang penting hadis Muslim ada di atas, alaikum bis-sidqi wa iyyakum wal kadzib. Hendaklah kita bersikap benar, jangan bohong. Yang keempat, seorang muslim
mempunyai ciri-ciri keistimewaan tamayus dia dengan sifat al-amanah, sifat jujur di dalam semua perkara. Dalam hadis yang sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Tidak sempurna iman seorang yang tidak mempunyai amanah, kejujuran. Kita berjanji dengan orang, kita tipu je. Ataupun orang letak barang-barang kita hilang, tak tahu ke mana. Ataupun kita bertugas di pejabat, masa nak minta kerja bukan main tanda tangan, aku janji, taat setia, tak ponting, tak pecah amanah, boleh kerja, pukul 8 pagi, tepek ibu jari, pukul 10 baru masuk pejabat. Kita kata ini juga bermasalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, tidak ada agama yang benar, yang suci kepada orang yang tidak menunaikan perjanjian yang telah mereka lakukan. Pada jemaah sekalian, yang kelima, yaitu al-itqan. Seorang muslim bersifat teliti, cermat di dalam melakukan kerja-kerja yang diberi kepadanya. Inna Allah Ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah Ta'ala suka apabila kita buat satu kerja, biarlah dengan itqan, dengan teliti, dengan halus, dengan cermat, sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah, juga diriwayat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anil jami' bisanadin hasan. Yang keenam, di antara tamayus, keistimewaan kita juga, iaitulah sentiasa bertemu dengan orang dalam suasana aman damai. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa 86, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu orang bagi salam pada kita, kita jawab. Kalau orang tak bagi salam, kita bagi salam. Maka itu di antara anwa'ut tahiyyah, supaya kita bila kita bertemu dengan orang, kita bertemu dalam keadaan baik, insya-Allah. Maka dalam hadis yang Nabi sebut afshus salam, sebarkan salam, hadis Abdullah bin Salam. Ulama bincang di sini, yang pertama, menyebarkan salam dengan makna kita sentiasa beri salam, assalamualaikum. Ada juga sebagian ulama mengatakan menyebarkan salam artinya kita bergerak menyebarkan keamanan kepada dunia ini. Contoh dalam kampung kita ni, orang yang banyak kelahi. Kita ada kedudukan, kuasa. Manakala kita bercakap, orang dengar. Maka kitalah yang menjadi pendamai. Sebarkan salam, keamanan dalam masyarakat. Sama juga dalam negara kita, bila negara kita bergolak, bising sana, bising sini, maka kita menjadi orang yang menyebarkan keamanan. Menyebarkan salam, itu juga ditafsirkan oleh para ulama. Kita mengatakan, alhamdulillah, tafsir yang pertama itu ringan, sekadar beri salam, senyum jumpa orang. Tapi tafsir yang mengatakan afsus salam dengan mana menyebarkan keamanan pada masyarakat juga besar. Para jemaah sekalian, itu 6 perkara. Kalau kita nak senaraikan sangat panjang. Cuma saya tutup perbincangan kita ini dengan hadis kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Suatu hari, hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi tanya, siapa di kalangan kamu hari ini berpuasa? Abu Bakar jawab, saya. Siapa dia pergi ikut jenazah? Abu Bakar kata, saya. Siapa dia pergi ziarah orang sakit? Saya. Siapa yang Nabi tanya, semua dia jawab, beri makan orang miskin. Abu Bakar kata, saya. Maka Nabi SAW beritahu, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidak berkumpul perkara-perkara kebaikan ini pada satu orang, kecuali orang itu insya-Allah termasuk di kalangan ahli syurga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka para jemaah sekalian, biarlah kita menjadi manusia yang menyebarkan kebaikan pada masyarakat di saat tidak terkawalnya. Sekarang ini saya tengok, kalau buka internet, kita akan pening kepala. Orang ni hentam ni, hari ni pusing kok ni, hok ni yutan kok ni, macam-macam cerita yang dilakukan. Maka saya beri nasihat kepada kita sendiri dan pada para jemaah sekalian, kita kata di saat manusia tak boleh nak kawal, maka kita kawalah diri kita daripada terjebak dengan menyebarkan benda-benda mungkar, benda maksiat, menyebarkan fitnah, sebab itu akan memporak-porandakan masyarakat dan menjauhkan masyarakat itu daripada perkara yang baik. Maka para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain,
Sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.